Okay, Assalamualaikum. Hari ini kesambung lagi tajuk pembiakan, subtopik yang kedua iaitu sistem pembiakan manusia. Okey, sistem pembiakan manusia. Okey, sistem pembiakan manusia. Manusia ni membiak dengan cara pembiakan seks. Kita belajar sebelum ni kita ada dua jenis pembiakan lah. Pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Okey, jadi manusia ni dia membiak dengan cara pembiakan seks. Okey, sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Okey, sistem pembiakan lelaki dan perempuan ni kedua-duanya sangat pentinglah. Okey, pasangan tidak akan dapat melahirkan zuriat jika salah seorang iaitu sistem pembiakan lelaki ataupun sistem pembiakan perempuan bermasalah lah. Jadi dua-dua tu kena sihat lah. Okey. Pasangan tidak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Okey, ini adalah gambar bagi sistem pembiakan lelaki lah. Okey. Yang ni pun ada dalam buku teks awak, boleh tengok lah. Okey, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, kalau kita perhatikan di sini, bahagian-bahagian yang ada lah dalam sistem pembiakan lelaki. Kita ada zakar, kita ada testis, okey, skrotum, okey, uretra, ductus sperma, kelenjar prostat, vesika semen dan juga pundi kecil tu lah. Okey. Okey, kalau kita perhatikan di sini bahagian-bahagian yang terlibat untuk pembiakan. Okey, yang pertama tadi vesika semen. Okey, dia merembeskan bendalih yang mengandungi nutrien untuk sperma lah. Okey, manakala uretra, okey, salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing daripada badan. Okey. Jadi uretra ni dia mengeluarkan sperma dan juga air kencing lah, jadi laluan dia sama. Okey, ductus sperma menyalurkan sperma sahaja daripada testis ke uretra ke dalam badan. Okey, zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey, skrotum memegang dan juga melindungi testis. Okey, apa itu testis? Okey, tempat penghasilan gamet jantan lah. Okey, sperma dan juga hormon seks jantan. Okey, kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, ini adalah fungsi-fungsi bahagian-bahagian yang ada dalam sistem pembiakan lelaki. Okey, ini adalah sistem pembiakan perempuan. Kalau kita perhatikan di sini bahagian-bahagian yang ada ni, kita ada faraj, cervix, uterus. Uterus ni kita panggil rahim lah. Okey, ovari dan juga tube fallopian. Okey, faraj, cervix, uterus, ovari, tube fallopian. Okey, kita tengok fungsi-fungsinya. Okey, yang pertama tube fallopian. Okey, tempat berlakunya persenyawaan di antara sperma dengan ovum lah. Okey, ovari tempat di mana dia akan menghasilkan ovum iaitu gamet betina, sel pembiakan perempuan lah. Okey, dan juga dia juga menghasilkan hormon seks wanita. Okey, ovari ni menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan hormon seks wanita. Okey, uterus iaitu rahim. Okey, tempat embrio berkembang dan membesar lah. Okey. Cervix mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey, faraj menerima sperma dan menjadi saluran untuk bayi dilahirkan.
Perubahan fizikal yang berlaku ketika akhir balik. Apa itu akhir balik? Awak belajar dah sekolah rendah sebenarnya. Akhir balik ni bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan lah. Jadi akhir balik ni peringkat permulaan sistem pembiakan awak menjadi matang. Dan menghasilkan sel pembiakan lah. Maknanya kalau perempuan dia sudah bersedia untuk mengandung lah. Jadi awak kena jagalah diri awak elok-elok. Jauhkan daripada zina dan sebagainya lah. Remaja yang telah akhir balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak, sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi lah. Masa berlaku akhir balik ni, awak akan mengalami beberapa perubahan lah. Umur akhir balik untuk lelaki, lebih kurang umur 14 hingga 17 tahun lah. 14 ni tingkatan 2 tak? Tingkatan 2 hingga tingkatan 5 lah. Akhir balik untuk lelaki ni lewat sikit lah berbanding perempuan. Perempuan dia boleh mencapai akhir balik pada usia 10 hingga 12 tahun. Iaitu darjah berapa ni? Darjah 4, 5, 6 tak? Apa yang berlaku sekiranya lelaki mencapai akhir balik lah. Yang pertama akan berlaku perubahan pada suara dia. Peti suara laring akan membesar. Suara dia akan menjadi garau lah. Badan dia apa yang berubah? Yang pertama misai dan janggut akan mula tumbuh. Bulu akan tumbuh di muka, dari jambang, ada misai, janggut sebagainya tu. Dan pada ketiak dan juga dada dia lah. Organ pembiakan, apa yang berlaku? Testis akan menghasilkan sperma dan hormon seks. Bulu akan mula tumbuh di bahagian alat sulit awak. Zakar dan skrotum akan mula membesar lah. Yang seterusnya, apakah perubahan yang berlaku pada perempuan apabila mencapai akhir balik? Yang pertama, pada badan dia, buah dada akan mula membesar, punggung akan mula padat dan lebar. Bulu akan tumbuh di bahagian ketiak. Organ pembiakan, ovari akan menghasilkan ovum lah. Ovari akan mula menghasilkan sel pembiakan wanita, iaitu ovum dan hormon seks. Bulu akan tumbuh di bahagian alat sulit, kita rahim akan bermula. Perbandingan di antara gamet jantan dan gamet betina. Apa yang sama, apa yang berbeza lah. Kita perhatikan di sini, sperma adalah sel yang paling kecil dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Ovum pula ialah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Jadi beza dia, sperma sel paling kecil, ovum sel yang paling besar lah. Ini adalah struktur perbandingan di antara sperma dan juga ovum. Kita tengok dulu sperma. Bahagian yang ada adalah yang atas tu kita panggil kepala. Dekat kepala ni kita ada nukleus. Dekat kepala sperma ni kita ada nukleus. Bahagian tengah dan juga ekor lah. Manakala ovum, dia ada nukleus, cytoplasma dan juga membran sel lah. Struktur sel haiwan kita belajar sebelum ni ada 3 tak? Nukleus, cytoplasma, membran sel. Cuma di kelilingnya dia tu sel tadi, sel pembiakan wanita ni, kita ada lapisan jeli lah yang melindungi ovum tersebut.
Okey, kita pergi kepada sperma dululah. Kita kata dekat bahagian kepala tadi kan ada nukleus, betul? Okey, jadi apa fungsi nukleus ni? Okey, nukleus pada kepala sperma tadi dia membawa genetik lah. Okey, maklumat pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat dia, kepada anak dia lah. Okey, jadi nukleus tu dia akan membawa maklumat pewarisan genetik. Okey, ekor sperma ni fungsi dia untuk membolehkan sperma tadi berenang ataupun bergerak. Okey, dalam semen melalui faraj, uterus dan juga tiub fallopian. Okey. Yang seterusnya, untuk setiap 1 cm padu tu, bilangan sperma yang dihasilkan adalah 60 juta. Okey, itu yang normal lah. Maknanya kalau sperma awak berkurang, kurang daripada 60 juta, maka kita kata sperma awak tak normal lah. Okey, akan ada masalah lain lah. Okey, ovum. Okey, ni gambar ovum. Ovum berbentuk sfera dan berdiameter kira-kira 0.1 mm. Walaupun kita kata dia adalah sel yang terbesar dalam badan wanita. Okey, tapi sebenarnya dia kecil lah. Okey, 0.1 mm. 0.1 mm. 1 mm tu bahagi 10. Jadi kecil je lah sebenarnya. Okey, nukleus ovum mengandungi maklumat genetik. Okey, dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat lah, kepada anak. Okey, ovum ni kalau sperma tadi dia ada ekor yang menyebabkan dia boleh berenang dan bergerak lah. Tapi ovum ni tidak boleh bergerak sendiri. Okey, bilangan ovum yang dihasilkan hanya 1 bagi setiap bulan. Okey, bagi perempuan yang normal. Tapi ada juga yang kalau kita lihat berlaku kelahiran kembar tu yang tak seiras. Okey. Biasanya disebabkan oleh bilangan ovum yang dihasilkan lebih daripada 1 lah. Okey. Ovum boleh hidup selama 2 hari. Jangka hayat dia 2 hari selepas dibebaskan daripada ovari. Manakala sperma ni boleh hidup hingga 3 atau 4 hari lah. Okey. Okay, kita lihat perbandingan di antara ovum dan juga sperma. Apa persamaan dia? Yang pertama, kedua-dua ovum dan sperma tadi, ia merupakan sel pembiakan. Sperma ni untuk sel pembiakan lelaki, ovum adalah sel pembiakan perempuan lah. Kedua-dua ni, sperma dan ovum membawa maklumat genetik. Sebab apa? Dia ada nukleus tadi lah. Dalam nukleus tu dia ada genetik lah. Dia ada maklumat pewarisan. Perbezaan yang pertama, sperma tadi dia ada ekor, dia boleh bergerak. Ovum tidak boleh bergerak sendirilah. Yang kedua, sperma dihasilkan di testis, manakala ovum dihasilkan di ovari. Sperma merupakan gamet jantan, ovum merupakan gamet betina. Sperma adalah sel yang terkecil, manakala ovum tadi cikgu kata apa? Dia merupakan sel yang terbesar dalam badan perempuan lah. Jadi setakat tu dulu tajuk kita pada hari ini lah. Latihan akan menyusul kemudian. Assalamualaikum.